Ini yang Nabi Elia tanya kepada orang Israel yang tiada pendirian dalam kepercayaan mereka. Berapa lama lagi kamu akan berjalan tempang dengan hati yang bercabang? Jika Tuhan ialah Allah, ikutlah dia. Tetapi jika Baal itu Allah, ikutlah dia. Nah, soalan untuk kita sekarang lebih kurang sama. Berapa lama lagi kamu hanya mendengar dan tahu tentang Yesus Mesias, tetapi tidak beriman kepadanya? Jika Yesus ialah anak Allah, ikutlah dia. Tetapi jika tidak, tinggalkanlah dia. Di dalam Yohanes bab yang ketiga, selepas mendengar dan mungkin juga melihat Yesus melakukan banyak mujizat, Nikodemus datang berjumpa dengan Yesus. Firman menyatakan, pada masa itu ada seorang pemimpin Yahudi daripada golongan Farisi yang bernama Nikodemus. Dia mengunjungi Yesus pada suatu malam lalu berkata, "Rabai, kami tahu bahwa engkau guru yang datang daripada Allah. Tidak mungkin seseorang melakukan mujizat seperti yang kau lakukan kecuali Allah menyertainya." Dan di sini saya perhatikan sekurang-kurangnya ada 4 perkara yang menarik tentang Nikodemus. Yang pertama adalah dia seorang Farisi yang dihormati. Ini bermaksud dia seorang agamawan yang mahir dengan hukum Taurat, ajaran para nabi dan juga tradisi-tradisi orang Yahudi. Dalam ayat yang ke-10, Yesus memanggil Nikodemus sebagai pengajar bangsa Israel. Nah, dalam bahasa Inggeris, ianya bukan a teacher tetapi the teacher of Israel. Yang kedua, dia ialah seorang pemimpin besar Yahudi. Dia bukan seorang Farisi yang biasa-biasa, tetapi dia memiliki kedudukan yang besar dalam kalangan orang Yahudi pada ketika itu. Besar kemungkinan dia ialah seorang ahli Sanhedrin ataupun majlis agama. Yang ketiga, Nikodemus ialah seorang yang mencari kebenaran. Jadi selepas dia mendengar tentang mujizat-mujizat yang Yesus lakukan dan menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh Yesus di bait suci, dia saya perhatikan merasakan bahawa dia harus berjumpa dengan Yesus. Walaupun dia tidak bermula dengan bertanya soalan, kita tahu, saya yakin bahawa dia ada banyak persoalan tentang Yesus. Dia ingin mengetahui kebenaran. Dan yang keempat, dia ialah seorang yang melihat pekerjaan Allah. Berbeza dengan ramai orang Farisi pada ketika itu, Nikodemus melihat bahawa Allah bekerja di dalam Yesus. 2 hal yang dia kata ataupun 2 hal yang dia lihat melalui Yesus. Yang pertama, dia katakan Yesus datang daripada Allah. Yang kedua, Allah menyertai Yesus. Tetapi di sebalik 4 perkara yang menarik ini, ada satu hal yang mencurigakan tentang Nikodemus. Firman menyatakan dia mengunjung Yesus pada suatu malam. Kenapa waktu malam? Kenapa? Mungkin ada 3 sebab. Yang pertama, mungkin kerana dia takut orang Farisi lain melihat dan juga menyangka dia bersubahat ataupun menyokong Yesus senyap-senyap. Kedua, mungkin dia berasa malu jika orang ramai tahu bahawa dia sebagai pengajar yang terkenal pada ketika itu datang kepada pengajar yang biasa seperti Yesus. Ketiga, mungkin dia masih lagi meragui. Melalui apa yang dia cakap, kita tahu bahawa dia tidak menolak Yesus serta-merta, tetapi tidak juga terus percaya. Jadi melalui ketiga hal ini, bagaimana saya boleh menggambarkan Nikodemus buat masa ini? Iaitu dia ialah seorang yang berminat kepada Yesus tetapi tidak mengikuti Yesus ataupun belum mengikuti Yesus. Kedua, dia seorang yang tidak jauh daripada kerajaan Allah tetapi tidak juga masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia juga tahu tentang apa yang Yesus telah lakukan, tetapi dia tidak tahu siapa pribadi Yesus yang sebenar buat masa ini. Dan persoalan saya lah ini, adakah kamu seperti Nikodemus sekarang? Persoalan yang saya ingin tanyakan kepada kita, berapa lama lagi kamu hanya mendengar dan tahu tentang Yesus Mesias, tetapi tidak beriman kepadanya? Jika Yesus ialah anak Allah, ikutilah dia sepenuhnya.